Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpah kurniaan, kasih sayang, rahmat daripadanya. Terus memberikan kita nikmat kesihatan, terus memberikan kita nikmat yang terbesar di dalam kehidupan kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Terus memberikan kita kekuatan, melangkahkan kaki kita, menggerakkan tubuh badan kita menuju ke rumah Allah yang penuh keberkatan ini. Surau Haji Maksum, Jalan Kamis, Kampung Biru Kelang. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira diucapkan kepada Tuan Pengurusi Surau, Timbalan Pengurusi Surau, seluruh ahli jawatan kuasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para muslimin dan muslimat, jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dengan keizinan Allah, dengan rahmat Allah, kita dijodohkan bertemu pada subuh ini, bagi sama-sama kita berkongsi, bagi sama-sama kita berpesan-pesan, bagi sama-sama kita ingat memperingati. Semoga kita semua dalam keridaan Allah, semoga kita semua dalam kasih sayang serta rahmat Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kuliah bulan lepas kita telah kongsikan satu tajuk, iaitu gangguan jin yang tertumpu pada rumah tangga. Kita dah kongsikan beberapa perkara, beberapa faktor yang boleh menyebabkan berlakunya masalah rumah tangga, kesan daripada campur tangan syaitan, antaranya sihir tafrik, sihir pemisah. Antara yang lain, gangguan daripada jin yang disebut sebagai jin dasim. Antara yang lain, disebut juga sebagai jin asyik. Ada juga antara penyebabnya disebabkan oleh masalah ain dan hasad. InsyaAllah hari ini kita pergi lebih fokus dan lebih mendalam. Isu yang kita rasakan sedang panas diperkatakan. Sejak selebriti ini berlaku, perpisahan ini berlaku, masalah ini berlaku, maka isu ini menjadi panas. Iaitu masalah dengan penceraian, masalah rumah tangga yang tertumpu, yang kita sebut sebagai satu masalah, satu gangguan yang ada campur tangan syaitan, iaitu disebut sebagai sihir tafrik, iaitu sihir perpisahan, sihir pemisah. Bagaimana syaitan ini dengan izin Allah boleh menyebabkan berlaku perpisahan, berlaku masalah dalam rumah tangga. InsyaAllah kita kongsikan secara ringkas dan secara padat dan semudahnya supaya kita lebih faham dan supaya kita lebih berhati-hati. Jika berlaku kepada kita, insyaAllah kita akan kongsikan apa langkah-langkah yang boleh kita buat, apa ikhtiar yang boleh kita buat. Sebelum kita pergi lebih dalam dan lebih jauh, kita tengok fakta kes yang berlaku di Malaysia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jangan terkejut. Pada tahun 2023, Selangor memegang tampuk yang pertama, memegang catatan jumlah kes penceraian tertinggi di negara kita, di Malaysia. Selangor memegang
Ya, title yang nombor satu daripada negeri-negeri yang lain. Kes penceraian yang paling banyak. Paling banyak negeri Selangor, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ya, anggaran kes yang berlaku pada tahun 2022 1443 kes. 2023 dia turun sedikit jadi 1283 kes. Tahun 2004 maklumat yang saya dapat daripada bulan Januari hingga ke Jun dah menjadi 572 kes. Kes kaunseling yang menerima kaunseling rumah tangga di Pejabat Agama Islam Daerah Kelang. Sebulan sebanyak 100 hingga 110 kes. Kalau pergi kaunseling, mesti ada masalah dalam rumah tangga tu. Tak adanya dia pergi kaunseling saja-saja tanya khabar kaunselor. Kan? Pergi kaunseling tanya khabar kaunselor. Tak ada. Encik kaunselor apa khabar? Jarang-jarang lah. Kan borak-borak dengan kaunselor. Macam kedai kopi tak ada. Biasa kalau pergi kaunseling tu dah sampai pejabat agama Islam, ya bahagian kekeluargaan, pasti ada isu. Pasti ada perkara masalah yang memerlukan pandangan daripada yang lebih pakar, iaitu antaranya kaunselor ataupun pakar-pakar dalam bab muamalat ini, ya. Bab munakahat ini, muamalat ini bisnes, munakahat, ya, bahagian rumah tangga. Jadi, ya, kesnya 100 hingga ke 110 kes setiap bulan, tak kurang daripada itu. Itu minimal lah tu. Jadi benda ni bukan perkara, ya, yang kita rasa perkara biasa. Dan perkara ini perlu kita pandang lebih serius. Ya, sejak artis tu, ya, bercerai, mula semua buka mata, ya, cerita pasal perceraian, keluar lagi isu-isu yang lain. Itu faktor yang berlaku, yang itu fakta-fakta yang ada di sekitar kita, di kawasan kita, di daerah kita, ya. Bila jadi perkara sebegini, maka perkara ini dibawa perbincangannya ke dalam Dewan Negeri Selangor, sampai masuk dalam Dewan Negeri Selangor, nak cari jalan penyelesaian. Kenapa Selangor ini menjadi tempat tertinggi berlakunya perceraian? Malu kita nak tutup muka, negeri paling banyak berlaku perceraian. Jadi kita cari solusi dan cari punca-punca faktor yang berlakunya perceraian. Ya, dalam Dewan Negeri Selangor pada mesyuarat pertama penggal kedua, ya, tahun 2024, ya, YB menyebutkan antara faktor yang menyebabkan perceraian, dikata yang pertama disebabkan pembangunan yang pesat di negeri Selangor. Yang kedua disebabkan migrasi penduduk luar negeri Selangor masuk ke dalam negeri Selangor. Jadi penduduknya jadi bertambah. Yang ketiga, kos sara hidup yang tinggi negeri Selangor, ya, menyebabkan berlakunya perceraian. Ya, masalah hutang, bergaduh tak cukup duit. Itu antara punca, dia kata, kos sara hidup yang tinggi di negeri Selangor. Dan yang terakhir, antara faktor perceraian yang berlaku di negeri Selangor disebabkan kadar kefahaman undang-undang syariah yang tinggi di negeri Selangor. Ya, bila kita dah faham, ya, undang-undang, ya, syariah di negeri Selangor ini, mereka dah tak fikir dah nak pergi kaunseling ni. Alang-alang dua-dua dah setuju, pergi ke mahkamah, dia masuk fast track. Masuk fast track, tak sampai satu hari, shake hand dengan tok hakim, settle, bercerai. Dulu ya, mungkin kita akan cakap, kau pergi jabat agama ni, pergi jabat agama. Pejabat agama dia tak boleh ceraikan orang. Sekarang tak. Dia tak fikir dah pergi pejabat agama, mereka terus pergi ke mahkamah syariah. Failkan perceraian, masuk ke laluan cepat, fast track, maka boleh dipisahkan dengan cepat. Dengan syarat kedua-duanya setuju untuk berpisah. So mereka dah faham benda ni. Dulu mereka tak faham apa proses-proses dia, macam mana nak buat. Sekarang dah faham. Jadi perkara ini juga menjadi faktor kepada meningkatnya, ya, kadar perceraian di negeri Selangor. Ya. Jadi itu antara yang disebutkan secara fakta fizikalnya. Tapi mereka terlupa ada fakta-fakta yang lain, antaranya campur tangan syaitan. Ini terbukti di dalam Al-Quran. Ini terbukti dalam hadis yang sahih. Allah sebut dalam Quran. Nanti kita akan sebutkan dalil-dalil yang sahih daripada Al-Quran dan hadis.
Tapi kita kena ingat, ya, penceraian ini satu perkara yang dibenci oleh Allah. Dibenci oleh Allah. Ya, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abghadul halal ila Allah talak." Perkara halal yang paling dibenci atau dimurkai oleh Allah adalah talak. Ya, hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, ia disahihkan oleh Al-Hakim. Akan tetapi Imam Abu Hatim merajihkan bahawa ianya adalah mursal. Begitu juga Darul Al-Qutni dan Al-Baihaqi merajihkan hadis ini adalah hadis yang mursal. Ya, bila kita sebut satu hadis itu, kita kena sandarkan dari riwayatnya, status hadisnya. Sedia hadis ini statusnya mursal. Mursal ini salah satu kategori daripada satu hadis yang lemahlah sebenarnya, tapi kita boleh juga ambil sebagai iktibar. Ya, satu perkara, ya, satu perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah. Dibenci oleh Allah. Bagaimana seorang wanita disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi, bagaimana selalu minta bercerai. Selalu mulutnya, ya, minta lepas, minta lepas. Kau lepaskan jelah aku. Ceraikan aku, ceraikan aku. Nabi kata apa? Tak cium bau syurga, tuan-tuan, muslimin dan muslimat. Nak cium bau syurga pun tak dapat, lagi nak masuk ke dalam. Ini wanita yang sentiasa kalau ada masalah minta dilepaskan, minta diceraikan. Hati-hati. Sebab itulah alhamdulillah, ya, kuasa cerai itu letak dekat tangan kita sebagai lelaki. Oh, mantap kita ni, alhamdulillah. Bukan calang-calang kita ni. Allah tahu bahawa lelaki ni dia punya sifat kesabaran, fikir dia panjang jauh ke hadapan, disimpan benda tu betul-betul dekat ni, dalam poket, hujung poket, tak tahu dia letak kat mana perkataan tu. Kadang-kadang lupa perkataan tu dalam kepala kita. Sebab benda tu sebenarnya, yalah, yang rasa tak perlu pun disebut jika tak ada isu yang besar. Selagi mana, ya, isu dalam rumah tangga tu tak ada terkait dengan zalim daripada fizikal, tak dibantai sampai ia mencederakan. Yang kedua, tak ada isu daripada kezaliman daripada sudut mental. Bagi kita sebenarnya tak ada masalah sangat. Masih boleh berbincang lagi, masih boleh tolak ansur lagi. Tapi kalau isu dah melibatkan masalah dengan ajaran sesat, ya, suami join ajaran sesat, suami ahli JSB. Ini isu JSB dah panas ni. Semalam kita pergi ijtimak pemegang tauliah. Antara yang disebut tentang isu GISB ini, ya, memang dah difatwakan sesat. Bukan satu negeri, masuk ni dah masuk 5 negeri menyatakan kesesatan GISB. Suami kita pula join pula jemaah tersebut. Boleh dimufarakahkan. Itu perlu sebab terkait dengan isu akidah. Ya, baru ni datang isu, ya, keganasan rumah tangga, kezaliman rumah tangga. Kita ingat yang kena bantai ini si isteri. Yang kena bantai suami, tuan-tuan, patah gigi. Habis rongak gigi hadapan dia kena tumbuk dengan isteri. Mengamuk isteri tak tahu sebab apa. Adalah sedikit salah faham. Kan? Adalah benda tak puas hatinya. Dia sampai tumbuk muka suami. Tu patah gigi. Datang mengadu, ya Allah, dia kata, Ustaz, saya ni sekarang dah korban banyak benda dah. Ya, saya korban masa, kita dah korban tenaga, korban nyawa kita. Ya, untuk family, untuk anak-anak, untuk isteri. Tapi hari ni satu pengorbanan besar saya, Ustaz. Kenapa, Tuan? Saya dah korbankan kehansoman saya, Ustaz. Patah gigi saya kena tumbuk. Patah gigi you. Macam mana kuatnya ditumbuk, saya tak tahulah. Okay, nak balas tak boleh, Ustaz. Saya tahu dia isteri, dia perempuan. Kang saya balas, patah riuk, lagi masalah. Jadi saya diamlah, Ustaz. Ni tengok-tengoklah isteri saya, macam mana dia boleh jadi brutal macam ni, Ustaz. Boleh ganas macam ni. Boleh kuat macam ni. Ada benda tak kena rasa ni. Barang dia lain macam. Betul, rukyah kan? Rimau jadinya. Patutlah dalam badan rimau, mau tak kuat. Kan? Tenaga dia bukan tenaga kita. Tenaga dia tenaga jin. Kuat. Sebab itu dia tumbuk yang muka laki dia. Korbanlah giginya 2 batang. Ya? Korbankanlah kehansoman lakinya. Tapi tak apa, cakap abang pergi tanam gigi. Ya? Buat gigi palsu. InsyaAllah abang handsome balik.
Ya. Okey. Itu yang berlaku. Kezaliman ni, keganasan rumah tangga dah bukan hanya berlaku kepada isteri. Suami juga kadang-kadang teraniaya. Ya, kita sebagai lelaki kadang-kadang juga teraniaya. Kan? Kita diam aja, sabar aja. Selagi boleh kawal-kawal, selagi boleh selamatkan, kita cuba selamatkan sedaya upaya, kan? Sebab kita banyak dengar dekat luar sana asyik perempuan muslimat aja dia aniaya. Yang lelaki teraniaya ni macam mana, kan? Jadi kadang-kadang isunya ada terkait dengan masalah syaitan, ada terkait dengan masalah isu sihir. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena tahu, ya, pemisah ini adalah satu cabang daripada cabang sihir. Dia boleh berlaku disebabkan campur tangan syaitan, ia disebabkan hasad dengki seseorang. Sihir tafrik ini memang, nama pun sihir tafrik, memang ada campur tangan orang. Memang orang yang buat. Memang ada hasad dengki yang berlaku pada isu ini. Ya, dia bukan datang saja-saja. Dulu aku bercinta dengan dia lama. Ikat tali pertunangan. Sekali yang perempuan dapat orang lain, bukan jodoh dia. Ya, dijaga oleh orang lain. Dan korban banyak dah, duit dah bagi, macam-macam, sekali putus. Rasa tak puas hati, rasa dendam, rasa hasad yang tinggi, cari bomoh. Cari bomoh, aku tak dapat, engkau pun tak dapat. Kau tunggu rumah tangga kau. Habis dia buat. Dia buat. Ya, macam mana dia buat? Macam mana dia buat? Sihir tafrik ni dekat Malaysia, dekat luar negara banyaklah dia guna patung lah, diikat patung, masuk dalam botol, campak dekat laut, tanam dekat rumah. Agak-agak dekat Malaysia ni, bagaimana sihir tafrik ini dibuat? Apa kaedah yang simple tapi berkesan? Macam mana nak pisahkan rumah tangga? Sihir. Ya, kita belajar dengan Dr. Amran Kasimin. Bukan nak belajar ilmu sihir tu, tak nak tahu macam mana orang kita ni, orang Melayu ni buat sihir ni. Berbeza kalau orang Inggeris buat, berbeza kalau orang Arab buat, berbeza dengan orang luar-luar negara buat. Tapi dekat Malaysia, macam mana bomoh buat sihir ini bagi orang berpisah? Agak-agak apa bahan yang diperlukan? Ini satu info baru. Dia tak perlukan baju tuan-tuan. Dia tak perlukan pakaian dalam kita, tak perlu. Tak perlukan gambar tuan-tuan, tak perlu. Apa dia perlukan? Tahi besi. Tahi besi. Tahi besi ni, dia nak jadi tahi besi ni memerlukan satu proses haba yang cukup panas. Dia ketuk-ketuk, keluarlah tahi besi itu hasil daripada proses pembakaran besi. Pembakaran besi dah cukup panas, maka akan keluar tahi besi. Siapa selalu main besi ni tahulah. Yang buat pintu besi, buat grill, dia tahu macam mana nak terhasilnya. Tahi besi memerlukan proses haba yang cukup tinggi. Jadi dia ambil umpama itu. Bagaimana panasnya nak menghasilkan tahi besi ini, maka tahi besi ini digunakan sebagai bahan untuk menyihir rumah tangga. Ini kajian dibuat oleh Dr. Amran Kasimin. Pergi berjumpa dengan pengamal. Ditanya pengamal yang boleh buat perkara ini. Dia kata, inilah yang saya buat. Saya hanya menggunakan tahi besi. Lalu diikat pada kain berwarna kuning. Dan tahi besi ini akan ditanamkan dalam kawasan rumah mangsa yang nak disihir. Dia kata, itu kuat sedikit. Rasa tak berapa nak kuat. Nak cepat, tapi tak berapa nak kesat, tak berapa nak kuat. Tapi bolehlah, dia kata, tak perlu tanam. Tabur je tahi besi ni ke depan rumah mangsa. Mangsa langkah aja tahi besi ni, maka macam mana panasnya tahi besi ini untuk dihasilkan, begitu juga panasnya rumah tangga ni. Dahsyat tak dahsyat? Dahsyat. Ini yang berlaku. Dicatatkan dalam kajian bahawa macam mana penghasilan sihir ini boleh berlaku. Ini sihir pemisah yang memerlukan bahan, menggunakan seseorang yang mahir dalam kaedah sihir ini, dan mentera-mentera dibacakan. Dia ada mentera. Dia bukan saja-saja tak. Dia ada mentera-mentera dibacakan. Mesti menyebut nama ibu mangsa. Wajib nama ibu. Kita tanya, kenapa nama ibu? Apa jawapan dia?
hasil daripada kajian yang ditemui, kenapa nama ibu ini digunakan, katanya ibu inilah confirm yang melahirkan. Kalau guna nama bapa, belum tentu itu bapa dia yang sebenar. Takut-takut itu bukan bapa dia, itu hanyalah anak angkat. Tapi yang melahirkannya tetap nama ibu. Keberkesanan kepada nama bapa tidak sekuat keberkesanan kepada nama yang dibentikan kepada ibu. So, jadi hati-hati. Siapa yang buat pagar rumah dan menggunakan kaedah letaknya tahi besi. Ada tak perawat guna tahi besi? Ada. Tahi besi dia buat pakai asam keping, garam, lada hitam. So, jadi antara bahan yang ada sekiranya termasuk tu dalamnya ada tahi besi, buang segera. Buang segera sebab ini satu bahan daripada bahan sihir. Sebab dia ambil umpamanya barang tersebut. Memerlukan jampi dengan meletakkan nama ibu mangsa. Nama ibu yang melahirkan, barulah sihir ini menjadi. Kalau tak jadi sihir tersebut. Jadi betul ke sihir ini boleh berlaku? Terbukti dalam Al-Quran. 27 kali 57 ayat Al-Quran disebut perkataan sihir. Cukup dah untuk kita beriman berlakunya sihir. Ya, bayangkan 27 surah, 57 ayat cerita bab sihir. Cerita perkara sihir di dalam Al-Quran. Ya Allah. Kalau benda tu diulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka perkara ini adalah perkara yang perlukan penegasan. Ditegaskan. Ya, perlu dia ambil secara fokus. Sebab benda ini bukan perkara yang main-main. Ia terbukti yang disebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 102, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Sadaqallahul azim. Dalam pada itu ada juga orang-orang yang mempelajari dari mereka berdua ilmu sihir yang boleh menceraikan antara seorang isteri, seorang suami dengan isterinya. Al-Baqarah 102. Jelasnya Allah sebut. Ya, ada daripada orang-orang mempelajari daripada mereka berdua ilmu sihir yang boleh menceraikan seorang suami dengan isterinya. Jelas tak? Jelas. Dalil Quran. Boleh syaitan itu antara benda yang dia nak buat target pasangan suami isteri. Sebab ini main. Bila suami isteri dia bercerai, serabut kepala orang tak? Serabut. Proses nak bercerai ini bukan senang. Berlaku masalah rumah tangga, manusia boleh jadi serabut. Runtuh rumah tangga, benda lain boleh runtuh. Institusi lain boleh runtuh. Pergi kerja serabut, runtuh pekerjaan dia. Semua boleh runtuh. Apa yang nak dibuat boleh jadi masalah. Hanya cukup kacau isu rumah tangga. Habis segala-galanya. Ya, orang sanggup bunuh diri sebab keluarga. Jangan sanggup berbunuh sebab keluarga. Ya, ini yang berlaku dekat, tak silap saya, di Kelang. Bagaimana dia dah nak bercerai dah nak dibicarakan di mahkamah. Isterinya tunggu di satu hotel. Bermalam di satu hotel sebab nak pergi proses perceraian. Apa berlaku tuan-tuan? Suami pergi cari isteri itu dalam hotel, bawa pisau, tikam terus isteri je. Bunuh. Berlaku pembunuhan. Belum bercerai lagi. Baru proses nak masuk mahkamah. Dibunuh isterinya. Ni hasil daripada campur tangan syaitan. Tak boleh nak fikir waras, tak boleh nak berfikir secara logik lagi dah. Dah tak ada, ya, dah pedoman tu dah tak ada, hilang pedoman bila ada campur tangan syaitan. Okey, apa tujuan sihir tafrik ini? Dia bukan hanya boleh menceraikan sepasang suami isteri, tidak, tuan-tuan. Dia lebih besar daripada itu. Tafrik ini maknanya jadi lebih besar daripada itu. Dia memporak-perandakan hubungan sesama manusia. Antaranya memisahkan seorang anak dengan ibunya. Memisahkan seorang anak dengan ayahnya. Memisahkan seorang dengan adik-beradiknya. Memisahkan seseorang dengan rakan atau sahabatnya. Memisahkan, membina permusuhan antara jiran dan tetangganya.
Ini kesan tafrik. Siapa sebut? Syekh Abu Barak Usabah Al-Ma'ani. Dalam kitabnya, apa nama sebut kitabnya? Pemusnah segala ilmu sihir. Dari satu kitab. Diterjemahkan, maksud kitab tersebut, sihir dan cara memusnahkannya. Disebut dalam penulisannya, dengan jelas, tafrik ini lebih meluas. Kalau kena, dia bukan lagi pisahkan suami isteri semata-mata. No. Bukan itu hanya dia punya matlamat. Matlamat dia lebih besar. Kalau dah berkeluarga, anak dengan ayah jadi porak-poranda. Panas hubungan antara ibu bapa. Panas hubungan antara adik-beradik. Panas hubungan antara kawan dengan sahabat. Bergaduh dengan sahabat, karib, sayang, cinta. Memang ini brotherhood punya lah, dia kata. Macam ni, sehidup semati. Kadang-kadang bila sahabat ni, kadang lebih rapat daripada adik-beradik sebenarnya. Ada benda kita tak cerita dengan adik-beradik, tapi bila kita ada sahabat yang betul-betul, memang faham siapa kita, boleh berpisah, boleh bergaduh antara kita dengan sahabat kita. Boleh memisahkan, berpermusuhan antara jiran-jiran tetangga. Boleh jadi panas dengan jiran-jiran. Inilah yang antara tujuan sihir tafrik. Pakai tahi minyak aja. Tahi minyak pula. Tahi besi. Tahi besi. Tahi minyak ni makanan tak? Kan? Tahi besi. La ilaha illallah. Dahsyat tak? Dahsyat tuan-tuan. Dahsyat. Kalau kena kita tahulah betapa serabutnya isu rumah tangga ni. Jadi apa hubungan dia lain dengan sihir-sihir yang boleh berlaku? Kena tafrik, pemisah, dia boleh kena sihir-sihir yang lain. Itu pembuka bicara je tu. Sihir tafrik ni, dia dah kena dah. Benda ni dah kena masuk dalam badan dia. Kena dan keluarga, dia terbuka lagi kepada 4 sihir yang lain. Antara biasa yang terkena, dia akan kena masalah yang lain. Antaranya, sihir khayal atau tahyil, sihir penyakit, sihir marat, atau sihir istihadah, sihir darah kotor, dan yang terakhir, sihir ikatan ar-rab. Dia akan ikat. Ikat tak boleh nak bersama. Ikat nafsu. Ikat segala-galanya. Tak boleh dah nak buat. Tanggungjawabnya memberikan nafkah. Tiba-tiba mati. Tiba-tiba tak ada mood. Tiba-tiba hambar. Tengok muka. Sebelum saya lupa. Imam Ibnu Katsir kata apa? Kalau orang terkena sihir tafrik ini, apa kesannya? Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya dia kata, orang terkena masalah ini akan melihat pasangannya, muka pasangannya bodoh, buruk dan sebagainya. Dia tengok muka pasangan. Kalau suami tengok muka isteri, muka macam hantu. Ini muka serupa jembalang dah muka isteri aku ni, dia kata. Tak boleh tengok, menyampah tengok muka isteri. Benci tengok muka isteri. Panas. Orang lain tengok muka isteri kita, bagaikan bidadari, tuan-tuan. Ini sebut Imam Ibnu Katsir. Bukan saja lang tu, ada tafsir Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir kata apa? Kalau kena sihir ni, dia akan menampakkan suami tengok muka isteri buruk, bodoh, jelek. Si isteri tengok muka suami pun sama. Muka dah macam apa? Shrek katanya. Abang muka dah super Shrek. Shrek ni macam apa? Hantu warna hijau tu lah. Kalau budak-budak suka Shrek ni. Muka tak handsome langsung. Padahal orang-orang apa? Perempuan lain tengok muka suami kita. Masya Allah, handsome-nya amat. Kemas, comel. Kan? Tapi tak, sihir ini menyebabkan muka berubah dari pandangan mata. Itu khayalan. Itu disebut tahyil. Dia dalam khayalan ditutup pandangannya, menampakkan keburukan. Ini berlaku tuan-tuan. Kena ni, dia dah buka cabang-cabang sihir yang lain. Kadang-kadang dia tak nampak muka suami okey, tapi dia kena yang lain. Istihadah, darah keluar berlebihan. Muslimin dan muslimat. Baru ini kita datang kes. Terkejut saya dan inilah pengalaman pertama yang tak pernah berlaku dalam sejarah perawatan yang saya pernah lalui. Datang bercerita masalah bahawa
Sejak dia shake hand dengan Tok Imam Kadi, masa dia shake hand, bernikah, tidak pernah bersama dalam tempoh 5 tahun. Hari ini shake hand, kahwinan itu berpanjangan selama 5 tahun dan telah buat fail penceraian dekat NUN pejabat di Petaling Jaya. Nak cerai dah. Kenapa? Datang isi borang, saya tengok, oh masalah zuriat. Tak cerita masalah cerai. Cerai ini nombor 2. Tapi dia cerita masalah zuriat. Oh, masalah zuriat, okey. Apa masalah? Doktor kata apa? Sihat ke? Sihat. Tak ada masalah. Rahim okey? Okey. Ada istihadah? Tak ada. Lain apa masalah? Itulah kami itna ati zuriat. Okey. Dekat borang saya tu dia ada soalan-soalan dan antara soalan, adakah tidak bersama melebihi setahun? Tidak bersama melebihi setahun. Ditik. Tu, saya dah nampak dah. Ini isu dia ni. Minta maaf saya tanya mungkin sikit dalam dan ada pribadi sikit. Tak bersama dah lebih setahun ke? Bukan setahun Ustaz. Kami tak pernah bersama sejak berkahwin. Tak pernah bersama. Ya. Sejak berkahwin selama 5 tahun. Macam mana dah dapat zuriat? Terus keluar ada perkataan mulut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Macam mana dah dapat zuriat? Tuan, puan. 5 tahun kahwin. Tak pernah disentuh. Kalau cerai, tak ada edah kan? Orang yang tak bersama ni tak ada edah. Tak ada edah. 5 tahun tuan-tuan. Bukan biasa-biasa orangnya. PA kepada satu syarikat yang besar. Kalau kita kata PA ni, biasa orangnya steady ya perempuan kan. Bukan calang-calang. Kemas, jaga penampilan. Ya. Suami engineer. Suami engineer, isteri PA satu syarikat. Tak boleh bersama dalam masa tempoh 5 tahun. Ini berlaku. Terkejut. 5 tahun. Astaghfirullahaladzim. Dan kita nampak memang ada ciri-ciri tafrik pemisah suami isteri. Ya, tak boleh hilang mood, hamba, tiba-tiba mati. Habis. Ya, ini boleh berlaku. Jadi itu antara ya, dia punya tanda-tanda lah. Dia punya bukan tanda, dia punya cabang-cabang yang boleh berlaku. Sebenarnya apa simptom-simptom seseorang itu dah terkena tafrik ini, pemisah ini, antaranya hilang rasa gairah nafsu terhadap pasangan tanpa sebab. Hilang rasa ya nafsu terhadap pasangan. Sering bertengkar dengan pasangan dengan isu yang remeh-temeh. Benda kecil tapi dia punya pertengkaran sungguh peperang dunia pertama. Isu cawan je tak letak dekat dapur. Cawan atas meja. Bang, cawan dapur. Ingat saya ini pencacai apa? Dia keluar kata-kata yang menyakitkan telinga suami. Kenapa jawatan ni? Letak dapur. Tolonglah, awakkan isteri saya. Banyak cantik. Cawan je tuan-tuan, cawan. Nampak? Benda remeh. Angkat, letak, settle. Benda ni boleh jadi bercerai tuan-tuan. Tanya dekat Jakim, apa isu cerai yang paling kelakar dan perasan tak masuk akal? Ubat gigi. Ji tahu dah ubat gigi. Bayangkan ubat gigi pun boleh bercerai. Alah. Kalau kita jadi orang tua yang sedap tampor je kan. Benda boleh bincang ubat gigi pun bercerai. Astagfirullahaladzim. Itu benda remeh pun boleh bercerai. Astagfirullahaladzim. Bukan jodoh Ustaz. Bukan jodoh. Ini bukan tak boleh fikir. Bukan. Ini masalah boleh toleransi. Jangan salahkan takdir. Kadang-kadang disalahkan takdir. Tak usaha lagi, tak ikhtiar lagi. Takdir saya Ustaz. Bukan jodoh. Kita dengar. Ayah kita kahwin 10 tahun sampai meninggal. Okey. Bukan tak ada masalah. Siapa kata rumah tangga tak ada masalah? Saya rasa orang rumah tangga tak ada masalah pun ada jin. Betul? Mana ada rumah tangga tak ada masalah? Saya rasa kalau saya kahwin 30 tahun Ustaz, tak pernah bergaduh, tak pernah. Biasa gila ni. Kan mental orang ni kalau tak pernah bergaduh dalam rumah tangga, rasa-rasa tak ada. Ya Rasulullah juga diuji. Ya. Antara cemburu antara isteri-isteri Nabi berlaku tak? Berlaku. Ada tak kes Rasulullah bercerai? Ada tak?
Ada tak kisah Nabi sendiri bercerai? Ada tuan-tuan, ada. Tapi Rasulullah rujuk semula. Taklah cerai tu lama sangat. Cuma nak menceritakan hukum perceraian satu dan apa dia punya kesan. Macam mana nak buat jika berlaku perceraian. Itu pengajaran yang kita boleh dapat. Bukan saja-saja dia bercerai lepas tu pisah terus. Tak ada. Nabi bercerai dan dirujuk semula. Okey? Buat pengajaran. Buat jadi sebagai kita nak muhasabah balik. Itu yang berlaku pada Nabi. Jadi memang itu yang berlaku. Rasa gelisah atau benci tanpa sebab ya ketika bersama-sama dengan pasangan. Dia duduk dekat luar, pergi outstation, rindu. Tanya, abang bila nak balik? Bila nak balik? Rindu. Tapi bila dah sampai dekat sebelah, gelisah. Apa benda lah abang ni, busuk lah. Kan? Menyampah, timbul rasa tak best, timbul rasa tak puas hati. Ya? Rasa gelisah, benci tanpa sebab. Bila jauh rindu. Hati-hati tuan-tuan. Rasa jauh tak nampak depan mata cari-cari. Bila dah jauh, rasa rindu yang amat, itu dah kena dah tu. Saya dan pasangan membawa haluan masing-masing walau tinggal serumah. Dia tinggal serumah. Tapi asing-asing tidurnya, buat haluan masing-masing. Masak sendiri-sendiri. Suami beli kat luar, isteri masak. Makan sendiri-sendiri. Tak makan duduk satu meja sama-sama. Tak ada. Tidur malam, asing-asing. Laki bilik sebelah, isteri bilik sebelah. Tidur dengan anak kadang-kadang. Tak bersama. Masuk bersama ni bukan hanya nafkah batin tu, tidak. Borak-borak, gurau-gurau. Tak ada dah. Berapa tahun? 3 tahun Ustaz. La ilaha illallah. Tidur asing 3 tahun. Astagfirullahalazim. Bergaduh tak? Tak. Itu tak ada gaduh Ustaz. Tapi tak tahulah. Tidur dah tak sama dah. Tak ada gurau-gurau. Masalah tu. Seterusnya tanda-tanda lain tidak bersama atau bersetubuh melebihi 1 bulan atau setahun. Ya? 1 bulan pun kita dah tengok. Berapa lamanya? Sebulan dah tak bersama. Ada masalah ke? Tak ada. Okey je. Tapi tak ada rasa. Keinginan. Dia dah kena berubat dah tu. Merasa lebih tenang berada di luar berbanding di dalam rumah. Duduk luar lagi tenang. Duduk rumah panas. Bukan panas sebab aircon. Tak ada aircon rosak ke? Tak ada. Panas hati. Panas hati duduk rumah. Panas. Hatinya panas, tak tenang kat rumah. Saya atau pasangan sering mengalami masalah untuk bersetubuh. Ada masalah hambar, sakit, luka. Ya. Saya atau pasangan hendak bercerai tanpa sebab. Dia nak bercerai tak ada sebab apa pun. Memang nak bercerai. Tak sefahaman lah katanya. Sikit punya hal, tak ada persefahaman katanya. Sering bersangka buruk atau berprasangka terhadap pasangan. Mudah sangat sangka buruk. Pada suami tu pergi kedai je, beli beras sikit, apa sikit. Abang pergi mana tu bang? Lama sangat, balik cepat. Ada je tak kena, ada je prasangka. Abang pergi kedai tu jangan tengok cashier tu lama-lama. Bang, pergi hospital tu mata tutup sikit, jangan tengok nurse-nurse kat situ. Dah kau tak tengok nurse, tengok siapa? Tutup mata kan, mana mungkin. Ada je benda prasangka buruk diberikan. Kadang-kadang bukan isteri je prasangka buruk, suami pun sama lah. Tu pergi kerja elok-elok. Duduk dalam bilik je, jangan keluar-keluar. Makan dalam bilik semua, jangan keluar je keluar. Bawa bekal, dia tak bagi. Ya? Dia duduk prasangka tu, melampau prasangka dia. Seterusnya, ya, masa belum dikerjakan zuriat, ya, mandul. Mandul antaranya. Berubatlah. Alhamdulillah saya ada pengalaman. 10 tahun tuan-tuan, saya tak ada zuriat. Alhamdulillah, dah lalu pengalaman tu. Ya, doktor kata tak ada harapan. Doktor kata, cik, ikhtiarlah. Jangan putus asa. Selagi mana rahim tu ada. Saya ingat kata-kata doktor ni. Bagus juga doktor ni. Doktor Islam. Orang Muslim. Ikut medical lah. Dia kata, cik ni pasangan cik. Rasanya kena hidup berdua lah. Dia kata. Sebab ialah satu. Ikut apa yang kita nampak. Nak dapat zuriat ni susah. Dia kata. Untuk cik ni susah. Kita tak saran pun nak buat IVF. Tak saran pun nak buat IUI. Tapi Alhamdulillah. Rahim isteri cik ni baik. Rahim masih elok. Tak ada isu dengan rahim. Selagi rahim masih ada, elok, cantik, ikhtiarlah cari lain dia kata. Ikhtiarlah, ya. Doa banyak-banyak, moga-moga ada rezeki dia kata. Kita stop terus. Tak dah berhenti dah jumpa doktor pakar. Berhentilah jumpa kaedah makan ubat-ubat ni, tak berhenti. Lepas berhenti, ya, lebih 3 tahun selepas kami buat hospital, kita ikhtiar cara ruqyah, kita ikhtiar cara alami,
dengan izin Allah, Allah kurniakan 2 orang zuriat, alhamdulillah. Ini yang berlaku. Ya, kita pengalaman kita lalu dah. Bila mana orang kata kita ni mandul, isteri saya mandul, saya mati pucuk, kena. Alah ustaz mati pucuk. Astagfirullahalazim. Geram tak geram? Geram lah. Ustaz ubah-ubah orang, tu jin-jin orang tu kena kat ustaz tu. Tempias. Ya, tak. Saya yakin Allah kata dalam Quran, ya, Allah kata apa? Surah Muhammad ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah wa yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu, Allah akan teguhkan kedudukan kamu. Itu janji Allah. Tolong je orang. Bakti kepada agama Allah, pasti Allah akan tolong. Saya yakin dengan ayat tersebut, alhamdulillah lepas 10 tahun, Allah bagi dah 2 orang dah zuriat, alhamdulillah. Tu pengalaman, memang ada faktor-faktor campur tangan syaitan. Dia kacau semua peranakan kita. Kacau perjalanan darah isteri kita. Buat kita segabut. Mulalah tak ada zuriat. Agak-agak apa terfikir? Kahwin lagi satu lah. Suka haji. Haji jangan. Tu. Isteri kat belakang. Okay. Benda diharuskan. Ya, benda diharuskan. Tapi, alhamdulillah. Nasib sempat tanya Sifu. Sifu apa? Guru saya masa hidup lagi. Ustaz, boleh tak saya nak poligami, Ustaz? Saya tak ada zuriat ni. Isteri kamu marah tak kalau kamu poligami? Marah. Isteri kamu agak-agak apa berlaku? Mengamuk tak dia? Perang tak? Perang, Ustaz. Confirm. Saya tahu perang. Sebab saya tahu lah isteri saya kan. Perang, Ustaz. Tak payah. Dia kata, jangan. Dia tak jadi sunnah. Kalau kamu tahu benda ni boleh menyebabkan peperangan, tolong jangan buat. Itu bukan lagi sunnah. Sabar. Dia kata, sabar. Betul. 2 tahun ke lepas 3 tahun lepas saya jumpa guru saya, betul. Allah bagi juga akhirnya zuriat. Tak jadilah poligami. Pun saya tak berani. Bahaya, tuan-tuan. Melihat pasangan jadi hodoh tidak menarik serta menakutkan. Sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibnu Katsir. Itu simptom-simptom. Kalau ada 3 atau 4 daripada apa yang saya sebut ini, tolong tuan-tuan, jangan dibiarkan. Tolong, jangan tambah lagi jumlah, ya, kadar perceraian yang sedia ada. Cukup-cukuplah. Ya, kita dah menjadi juara setakat ini. Ya, memegang medal emas, ya, dalam statistik perceraian dekat Malaysia. Ya. Okey, tanda-tanda yang lain daripada penyakit secara fizikal, ya, orang yang ada simptom penyakit gangguan sihir tafrik ini, dia mudah sakit kepala lah. Dia sakit kepala berdenyut-denyut tanpa sebab. Doktor kata tak ada masalah kepala kamu ni, tak adalah tumor, tak adalah barang otak, tak adalah masalah darah tinggi yang teruk, berdarah semua okey. Cuma tak tahu kenapa sakit kepala berdenyut-denyut ni memang ada. Seminggu 3 hari mesti makan ubat tahan sakit yang kuat. Kalau tak, sakit kepala tu tak hilang. Ya, sakit badan, sakit di bahagian kemaluan. Bahagian kemaluannya ada serangan, gatal-gatal yang teruk. Ya, celah peha tu, tepi kanan kiri, gatal. Ya, dia jadi gatal-gatal yang teruk, masalah kulit. Ya, kadang-kadang ada masalah dengan peranakan dan sebagainya. Ya, seterusnya dia ada masalah istihadah. Istihadah ni darah penyakit. Ya, bagaimana period ini keluar lebih daripada 15 hari. Dalam sebulan 15 hari darah periodnya keluar. Jadi sila buat rawatan dengan segera. Masalah bahagian peranakan antaranya cyst, fibroid, kanser rahim, ya, masalah dengan kanser prostat, ya, prostat juga kalau dibiar kadang-kadang takut-takut ada campur tangan gangguan. Kadang-kadang yang menyebabkan jadi bengkak, keras oleh disebabkan oleh syaitan. Ya, lebam tidak diketahui punca. Keluar lebam-lebam, kerap sangat keluar lebam-lebam tanpa diketahui punca. Dan seterusnya ada masalah dalam perut. Kesannya antara serangan-serangan yang dia buat, penyakit di dalam perut, ya, ada gastrik, GERD yang amat teruk, ya, emosi sering terganggu, serabut, mudah stres dan lainnya mudah jadi baran. Serabut kepala. Tak ada masalah sangat pun. Pergi bercuti, ya. Dah penat kerja, jomlah ajak isteri, anak-anak pergi bercuti. Tengah bercuti tu serabut. Serabut juga kepala, apa dipikir pun tak tahu. Ada je masalah, ada je. Ya, anak tu gembiralah dalam kereta kan. Dalam kereta, dah ramai-ramai dalam kereta. Seronok anak-anak pergi bercuti. Bisinglah dalam kereta. Nyanyi-nyanyi. Tak, ayah serabut. Diam lah. Aku nak bercuti. Dah bergaduh dalam kereta. Patah balik, tak jadi bercuti. Berubatlah orang yang serabut ni. Mudah sangat serabut. Kan?
Biarlah anak nak bergembira kan. Dah tahu bercuti, nak apa bercuti? Ini tak serabut. Ya, ada anxiety. Anxiety ni dia cemas. Berdebar-debar. Lepas asar dia mula berdebar. Apa ni macam mana Macam mana? Dia dah mula serabut. Dia tak boleh. Apa benda semua tak kena. Dia mula serabut. Lepas asar je dia mula serabut. Okey, simptom-simptom yang lain ya, itu secara fizikal. Mungkin kita sambung pada bulan hadapan lah. Kita bulan hadapan untuk simptom-simptom yang ada ketika tidur. Tadi fizikal. Fizikal, apa yang kita boleh nampak, apa yang boleh kita rasa, masalah-masalah yang berlaku, dan kita tengok pada bulan hadapan, apakah simptom-simptom ketika tidur. Dan sebelum kita tutup, kita bagi satu tips lah. Satu tips jika ada benda ni berlaku pada kita atau anak-anak kita, apa nak dibuat, ya, dapatkan dulu ya nasihat daripada pejabat agama negeri. Pergi pejabat agama minta nasihat. Agak-agak biasanya lah setakat yang saya jumpa, bila tengok isunya tidak besar, isunya masih boleh dibincangkan, isunya hanya sedikit salah faham, biasanya ustaz-ustaz atau kaunselor itu akan minta dirukyahkan. Okay, nanti cari ustaz sekian-sekian, jumpa ustaz ni, cuba tengok ada masalah gangguan tak. Pergi dapatkan nasihat pejabat agama Islam. Seterusnya, kalau ya dah pergi masih ada juga gangguan, dah memang terbukti ada gangguan, amalkan zikir segera. Nak nasihatkan anak tu, nak abah rasa ada tak kena gangguan punya ni, family ni, ya. Amallah zikir, amal zikir. Zikir apa yang terbaik untuk protection ataupun ubat penahan sakit ni, bukan penahan sakit, penahan masalah rumah tangga ni. Minta ada zikir kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahum mulku walul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali pagi. Pastikan pagi sebelum lepas subuh sehingga sebelum masuk zuhur, anak kita yang ada masalah ini dia dah baca zikir ini sebanyak 100 kali. Carilah mana-mana waktu yang sesuai, minta dia buat dulu benda ni. Baca ini istiqamahkan seminggu ke, 2 minggu ke, sehingga berjumpa dengan perawat yang betul-betul bagi kaedah dan membantu dia. Ya, ini antara ubat yang antara penahan ataupun nak kawal sebelum lebih teruk. Ya, antara guru saya sebut, bila kita bacakan amalan zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahum mulku walul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi jamin tidak akan diganggu oleh syaitan pada hari tersebut. Selagi mana dia beramal dengan zikir itu, dia tidak akan diganggu oleh syaitan. Yang kedua, apa impak zikir ini? Jika ada yang hatinya busuk, hatinya dengki, memang itu orang buat, hantar, dia akan berbalik kepada orang yang buat. Patah balik benda tu kepada mereka yang zalim ini. Patah balik ni. Tak perlu jampi, tak perlu minta dengan Allah, ya Allah, kau kembalikanlah sihir ini kepada orang yang buat anakku, yang buat aku. Jangan minta macam tu, jangan. Tolong jangan minta. Kita baca je, serah kepada Allah. Dengan izin Allah, setakat ini, ya, dia akan berbalik kepada mereka yang zalim, yang buat benda ni. Suruh buat tu dulu, cari perawat segera, ya, rawat dengan segera, dan insya-Allah pada bulan depan kita akan kongsikan cara kaedah rawatan yang boleh kita bantu. Ayah boleh bantu anak, ibu boleh bantu anak, anak boleh bantu ibu dan bapa. Yang cerai bukan anak, tengok yang masalah mak bapak pula. Yang bercerai umur 50-an berapa ramai tuan-tuan? Ramai. Berapa umur cerai ni? 51 nak bercerai dah. Astagfirullah. Kahwin berapa lama? 20 tahun. La ilaha illallah. Anak datang mengadu, mak ayah nak bercerai. Bukan 1-2 kes tuan-tuan. Jadi, anak boleh bantu mak ayah. Sebelum buat apa-apa, tak perlu jumpa bomoh, tak perlu takut tersalah rawatan. Salah rawatan tuan-tuan, tak selesai masalah. Nanti jadi masalah lebih besar. InsyaAllah, kita akan kongsikan kaedah yang mudah, kaedah rawatan emergensi jika berlaku masalah tafrik ini, pemisah ini insyaAllah. Dan saya minta insyaAllah pada bulan depan kita minta nak paparkan, gunakan skrin, ya, kita nak tengok apa bahan-bahan yang boleh digunakan dan contoh bagaimana rawatan khas untuk sihir tafrik. Saya buka kepada soalan jika ada soalan. Ada soalan ke tentang masalah tafrik ini? Tidak ada, alhamdulillah. Moga-moga ia bermanfaat
Moga-moga kita semua dalam perlindungan Allah. Moga-moga kita semua dalam kasih sayang Allah. Moga-moga Allah jaga kita semua. Wallahu alam. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.